Go. Anda sedang menyaksikan BS Channel. Saya nak cakap sedikit pasal tambahan bantuan khas kewangan petugas Barisan Harapan. Datuk Yang Dipertua, walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbangkan, petugas Barisan Harapan kita tetap kental memberikan perkhidmatan dengan penuh jitu demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Melalui ucapan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas one-off kepada petugas Barisan Harapan Kesihatan sebanyak RM500. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Bulu Rajang, Ibu Parat, Lembah Pantai Sendiri dan Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk Barisan Harapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen. Penjelasan sikit, Muhammad. Justru ingin saya umumkan dengan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan bantuan khas secara one off kepada semua petugas Barisan Harapan yang lain sebanyak RM300. Ya, kita dah belajar daripada yang masa lepas lah, kita akan memastikan prosesnya lebih baik pada masa ini. Saya nak cakap sikit pasal program e-Belia. Ini banyak disentuh oleh Yang Berhormat juga. Ini semasa saya mengecap semasa belanjawan, sebanyak RM50 secara one off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Ini jangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi juga berpandangan agar keperluan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi diteliti oleh Kementerian Kewangan. Oleh itu, kita mengambil kira permintaan dari ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Pasir Mas, Arau dan MUA juga untuk membantu mahasiswa di IPT dan IPTS dalam konteks norma baru. Kerajaan bersetuju untuk menambah baik program e-Belia seperti berikut. Pertama, meningkatkan jumlah e-Belia daripada RM50 kepada RM100. Dan kedua, memanjangkan inisiatif ini kepada 1.1 juta mahasiswa di IPT dan IPTS, termasuk yang berumur lebih daripada 20 tahun. Ketiga, ramai lagi ahli yang berhormat, termasuk YB Serian, YB Bukit Mertajam, YB Kota Kinabalu, telah menyarankan supaya ditambahkan peruntukan kepada kerajaan negeri, terutamanya Sabah, bagi membantu usaha menangani wabak COVID-19. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Kewangan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) pada 26 Oktober lalu telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM50 juta kepada negeri Sabah, khususnya untuk memerangi pandemik COVID-19. Selain itu, peruntukan RM44 juta juga telah digunakan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung gelobak wabak COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, sebagai langkah susulan memerangi COVID-19 di negeri Sabah, sukacita diumumkan bahawa Kementerian Kewangan akan menyalurkan dana tambahan berjumlah RM50 juta lagi untuk negeri Sabah pada bulan Disember. Terima kasih, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Keempat, ini semasa pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November lepas, saya telah mengumumkan inisiatif pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara. Namun begitu, setelah mengambil kira cadangan oleh Persatuan Bekas Polis Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan bersetuju bagi meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off tersebut kepada kategori pesara dan bekas polis. Ini implikasi penerima tambahan adalah dianggarkan seramai 40,000 orang lagi. Ini menjadikan jumlah penerima pemberian one-off sampai 80,000 orang dengan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM40 juta. Menteri. Pertanian ini memang merupakan penyumbang asas kepada pembentukan ekonomi Malaysia dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat kepada rakyat. Sektor pertanian tidak pernah dipinggirkan oleh kerajaan, malah sentiasa menjadi agenda utama dalam memastikan pengusaha-pengusaha yang terlibat dapat meningkatkan taraf hidup dan membantu menambah pendapatan. Sehubungan itu, seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, terutama Yang Berhormat Baling, untuk menyediakan dana bantuan khas pesawah yang dilanda banjir. Kerajaan bercadang untuk menyediakan peruntukan RM80 juta untuk tabung bencana pertanian. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Bantuan khas ini dapat memanfaatkan petani
yang terdiri dari pesawah, nelayan dan pengusaha aquakultur, pekebun dan peternak yang mengalami kehilangan pengeluaran hasil tanaman kesan dari bencana. Ia menggalakkan pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang menikmati penangguhan atau moratorium balik bayaran atas pinjaman selama 6 bulan untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk mengurangkan bebanan sewa premis perniagaan yang ditanggung oleh PKS yang menyewa. Dalam Dewan ini ramai yang berhormat raise this issue lah dengan izin. Ini melalui pakej rangsangan perdana. Sebelum ini ada pemilik premis perniagaan pemberi sewa atau landlord diberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terutamanya dari PKS akan diberikan potongan cukai khas, tetapi ini telah berakhir pada September 2020. Potongan ini tertakluk kepada syarat pengurangan sewa. Jadi kalau syarikat-syarikat ini mengurangkan sewanya sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut, saya nak umumkan bahawa potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis ini kepada PKS ini kita lanjutkan lagi 6 bulan sehingga Mac 2021. Saya berharap pengumuman dan komitmen tambahan ini terus mengukuhkan belanjawan 2021 sebagai belanjawan untuk rakyat. Yang berhormat sekalian, ini semua bukan cadangan saya. Ini semua cadangan-cadangan yang berhormat di dalam Dewan ini. Ini semua suara rakyat yang kami dengar melalui pelbagai saluran. Kami mungkin tidak sempurna tetapi kami mendengar. Dalam 8 bulan ini sahaja, sudah 4 pakej prihatin diumumkan dengan mendengar suara rakyat dan ahli yang berhormat sekalian. Dan untuk bulan-bulan yang mendatang, kami akan terus mendengar. Kami akan terus memperhalusi bantuan kerajaan mengikut keadaan COVID dan ekonomi semasa. InsyaAllah. Datuk Yang Dipertua, walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan, saya pohon agar kita melihat belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat 2 perkara lain yang telah saya sebut di awal pengulungan ini, iaitu bantuan langsung dan juga pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini tergantung dalam belanjawan. Berkenaan perkara kedua, iaitu bantuan langsung, yang berhormat yang bertanya soalan berkaitan termasuk yang berhormat Serian, yang berhormat Pekan, yang berhormat Sempurna, yang berhormat Langkawi, berkenaan bantuan prihatin rakyat, yang berhormat Arau dan yang berhormat Sipitang, yang bertanya mengenai bantuan untuk golongan M40, yang berhormat Permatang Pauh yang bertanya tentang kaedah pemberian bantuan, yang berhormat Lanang mengenai bantuan kepada golongan ibu tunggal, dan yang berhormat Kanga mengenai pengurangan subsidi yang telah saya jawab tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan objektif kerajaan melalui pendekatan ini. Pertamanya, ia adalah bagi memastikan lebih ramai yang mendapat bantuan kewangan terus. Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini adalah the most vulnerable segments of our society, dengan izin. Ini merupakan objektif penting melalui pemberian bantuan langsung. Dalam 8 bulan sahaja, kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji dengan menyalurkan lebih 21 bilion ringgit kepada lebih 10 juta penerima individu dan isi rumah setakat ini melalui BSH dan BPN. Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja, ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi 3,400. Ini belum mengambil kira bantuan-bantuan lain. Menjawab persoalan YB Arau dan YB Sipitang, buat pertama kalinya juga, bantuan kewangan langsung BPN dipanjangkan kepada golongan M40. Mereka telah menerima kedua-dua BPN 1.0 dan BPN 2.0 ini. Sebelum lagi ditambah dengan bantuan-bantuan lain yang termasuk bagi pelepasan cukai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka. Datuk Yang Dipertua, saya seterusnya, kalau ada masa lagi untuk saya.